Baik, terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Perkhidmatan PAUH untuk sama-sama menyertai perbahasan Belanjawan 2023. Terlebih dahulu, saya mewakili warga Perkhidmatan PAUH merakamkan ucapan takziah kepada seluruh mangsa banjir di negeri Johor, Pahang dan sedikit di Melaka. Mudah-mudahan mereka dikurniakan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan kepada mereka segala yang telah hilang dengan yang lebih baik. Dan saya juga merakamkan jutaan penghargaan kepada semua yang terlibat membantu bangsa-bangsa banjir tersebut. Tuan Yang di-Pertua, Perkhidmatan PAUH ingin menyentuh dua isu sahaja pada perbahasan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan isu Tanah Rizab Melayu yang sentiasa menjadi isu yang telah dilupakan. Tetapi bagi rakyat di bawah, isu ini sebenarnya menjadi sesuatu yang ditunggu. Bagaimana kerajaan mahu menyelesaikan isu ini agar tanah di dalam negara kita ini dipelihara. Tanah merupakan aset yang sangat berharga. Penguasaan tanah merupakan asas dan tonggak pembentukan negara dan nilai kuasa utama pegangan tampuk pemerintahan. Tanah juga merupakan penjana utama ekonomi negara, termasuk khazanah galian di dalam bumi. Ia juga lambang kedaulatan sesebuah negara. Jadi tanah adalah sesuatu yang perlu dijaga dengan baik. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tanah hak-hak orang asli dan peribumi Melayu, tanah adat, tanah rizab Melayu, tanah warisan, tanah wakaf dan lain-lain tanah yang berkaitan tidak dicabuli, dicerobohi, dilepuskan ataupun diambil tanpa diganti. Jadi kerajaan perlu menyekat tanah rizab Melayu di dalam kawasan rizab Melayu dari dikompromi dengan apa jua cara bentuk runding niaga kerana akhirnya tanah rizab ini sebahagian besarnya akan dikuasai oleh orang asing. Perkhidmatan PAUH mohon pendidikan kerajaan berkaitan dengan isu ini. Tuan Yang di-Pertua, tanah rizab Melayu termaktub dalam Perlembagaan 89 dan 90 Perlembagaan Persekutuan. Menurut Perkara 89/6, tanah ini disimpan untuk diberi hak milik kepada orang Melayu atau anak negeri dan orang Melayu termasuklah mana-mana orang yang berada di bawah undang-undang negeri tempat dia bermustautin. Jika kita lihat keluasan tanah rizab Melayu di negeri-negeri di Malaysia berbanding keseluruhan tanah di negeri tersebut, Kelantan merupakan negeri yang tertinggi memiliki rizab tanah Melayu dengan keluasan hampir 86.61% berdasarkan fakta pada tahun 2018. Kedah memiliki tempat yang kedua, sedangkan negeri-negeri lain berada bawah daripada 50%. Perak 45.35%, Negeri Sembilan 34.01%, Selangor 20.44%, Pahang 11.4%, bahkan di Kuala Lumpur dan Putrajaya 3.41%, dan sekarang dimaklumkan hanya tinggal 1% sahaja. Tuan Yang di-Pertua, setiap zaman pemerintahan British diikuti selepas merdeka, banyak tanah rizab Melayu di prime area yang kaya dengan hasil bumi turut dilupuskan tetapi belum diganti. Antaranya, 1. Menurut laporan pemungut hasil tanah Kuala Lumpur pada tahun 1905 dan 1906 mendapati 32 keping tanah peribumi Melayu daerah Kuala Lumpur telah dijual kepada bangsa asing. Antaranya di sepanjang Jalan Ampang dan kawasan Bukit Bintang yang keluasannya lebih 500 ekar. Yang kedua, laporan pada tahun 1911 mendedahkan bahawa 754 lot tanah milik peribumi Melayu telah dilupuskan kepada pemodal Eropah di Perak. Yang ketiga, penarikan balik status rizab Melayu ke atas tanah rizab Melayu yang mempunyai hasil galian emas dan timah ataupun atas dasar pembangunan. Antaranya, kira-kira 350 lombong Melayu
terpaksa diswastakan di Perak kerana kuasa kartel yang ditubuhkan migran Abraham Hill. Yang keempat, program pembangunan inisiatif kerajaan pusat yang melibatkan tanah rizab Melayu pada skala besar seperti ECER, NCER, WPR yang merupakan wilayah pembangunan ekonomi yang dirasmikan pada tahun 2007 oleh Tun Abdullah Badawi. Malangnya, pembangunan ini hanya diterokai oleh bangsa asing, akhirnya tanah rizab Melayu bertukar tangan. Dan setakat ini, belum nampak penggantian ke atas tanah rizab Melayu yang diambil ini. Selain itu, banyak lagi tanah rizab Melayu yang telah diambil dan belum jelas diganti ataupun tidak. Antaranya 2,000 ekar tanah di Lekir Manjung, 200 ekar tanah kilang simen Perak di Padang Rengas adalah tanah rizab Melayu. 930 hektar di Kampung Mambau Negeri Sembilan diambil alih untuk projek Seremban 2. 26,000 hektar di Tanjung Lansat Pia Johor, 300 ekar di Pulau Redang Terengganu, 1,000 ekar di Kerpan Kedah. Bahkan di Sentul, Kuala Lumpur, 273 ekar tanah kampung Melayu tradisi diambil alih dan ini melibatkan 160 keluarga Melayu. Dimaklumkan juga 9,000 hektar tanah rizab Melayu di Selangor ditukar status kepada bukan rizab Melayu dan dimaklumkan hanya 1/3 sahaja, iaitu hampir 3,000 hektar sahaja yang telah pun diganti. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya kepada pihak kerajaan. Yang pertama, adakah kerajaan persekutuan mahu membantu kerajaan negeri untuk melengkapkan wasiat dan hak kepentingan 50% ataupun lebih penguasaan tanah rizab Melayu ini? Soalan yang kedua, adakah kerajaan bercadang untuk mengusahakan agar enactment di negeri-negeri semenanjung yang amat berbeza ini diharmoni dan diseragamkan supaya tidak bertentangan dengan objektif utama institusi tanah rizab Melayu? Soalan yang ketiga, adakah kerajaan bercadang agar tanah rizab Melayu yang diambil atau dijual oleh kerajaan wajib diganti dengan tanah lain yang sama sifat, nilai dan luasnya dalam masa 2 tahun ini? Kerana baki jumlah yang wajib diganti anggarannya hampir 3 juta hektar. Soalan yang keempat, adakah kerajaan bercadang untuk mendesak kerajaan negeri mengambil balik tanah rizab Melayu yang dikenal pasti telah bertukar milik kepada bukan Melayu kerana ini telah melanggar undang-undang? Soalan yang kelima, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu kementerian ataupun lembaga amanah bagi memudahkan perancangan pembangunan tanah rizab Melayu secara holistik dari sudut roadmap-nya, blueprint-nya, master plan dan juga sebagainya? Dengan adanya cadangan-cadangan penyelarasan ini, insya-Allah dia akan memberi impak besar kepada pendapatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tak perlulah lagi menjual aset-aset seperti tanah simpanan kerajaan bagi mendapatkan wang perbelanjaan dan pembangunan dalam negeri kerana ini akan merugikan negeri dan negara itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, isu yang kedua, kerajaan negeri Pulau Pinang sekarang merancang untuk menjalankan tambakan laut di selatan Pulau Pinang bagi mewujudkan beberapa buah pulau buatan yang dikenali sebagai Penang South Island, PSI. Bagi menjayakan pembangunan PSI ini, kerajaan negeri Pulau Pinang telah melakukan banyak perkara, termasuklah menawarkan pelbagai insentif kepada nelayan-nelayan di sana dalam bentuk pemberian wang, bantuan bot serta enjin kepada mereka. Namun persoalannya di sini, jika ada bot yang hebat dan dahsyat dan enjinnya berteknologi tinggi sekalipun, nelayan-nelayan selatan Pulau Pinang hendak meraih hasil laut apa jika projek ini akan melenyapkan hasil laut yang merupakan makanan asas kepada rakyat, menjejaskan ekosistem dan merosakkan habitat laut yang lain? Saya cakna akan aduan daripada pihak nelayan di kawasan tersebut yang menzahirkan rasa keluh kesah mereka terhadap keterjaminan makanan hasil laut di selatan Pulau Pinang. Untuk makluman, kawasan tersebut merupakan lombong emas kepada nelayan kerana banyaknya hasil laut di sini. Jangankan cencaru makan petang, kelamak ikan duri pun hanya tinggal kenangan nanti. Walaupun begitu, apalah gunanya jika nelayan mendapat pelbagai alatan dan kemudahan untuk menangkap hasil laut, tapi hasil lautnya tidak ada. Bukan setakat nelayan, hasil makanan laut mungkin akan terus berkurangan dan memungkinkan harganya melambung tinggi kerana pencemaran dan juga kerosakan. Ditambah pula, tanah-tanah untuk menambah pulau diambil daripada tengah laut yang dalam lingkungan 10 batu daripada pantai oleh 2 syarikat iaitu Metrok Sdn Bhd dan juga Kiongko Development Sdn Bhd yang pasti
sangat memberikan kesan kepada air laut dan juga hidupan di dalamnya. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk menilai semula projek ini dengan telus dan mengambil kira isu keterjaminan makanan hasil laut pada masa yang akan datang serta kesan hidupan dan pendapatan terhadap nelayan yang jumlahnya ramai di situ? Mudah-mudahan dia diambil perhatian. Tuan Yang di-Pertua, isu-isu setempat yang lain insya-Allah saya akan bawa dalam perbahasan peringkat jawatankuasa nanti. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Sekian, Perkhidmatan Pauh mohon mencadang.